Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berusaha Tuan Pengetua, timbalan-timbalan pengetua, ketua-ketua jabatan, guru cemerlang, kaunselor, guru-guru dan kaki tangan Maktab Rendah Sains Mara sekalian. Okey, jadi tujuan kita membuat video ini pada hari ini adalah bagi memberi makluman kepada semua guru dan kaki tangan MRSM Mersing tentang penubuhan kumpulan inovatif dan kreatif Mara KIK. Ini adalah berdasarkan kepada Surat Edaran Unit Inovasi bertarikh 16 Februari 2015. Jadi, surat edaran ini adalah bertujuan memberi makluman berkenaan penubuhan kumpulan inovatif dan kreatif KIK serta garis panduan perlaksanaannya. Jadi, kita beri sedikit latar belakang tentang kumpulan inovatif dan kreatif ini, memandangkan terdapat ramai guru-guru baru dan juga kaki tangan baru yang mungkin sebelum ini tidak pernah mendengar tentang KIK. Okay, jadi untuk makluman semua, dahulunya KIK dikenali sebagai KMK, Kumpulan Meningkat Mutu Kerja. Okay, kerajaan kita telah menggalakkan penubuhan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja KMK selaras dengan Gerakan Budaya Kerja Cemerlang pada tahun 1989. Bagi tujuan tersebut, kerajaan telah mengeluarkan panduan mengenai KMK yang diedarkan melalui Kemajuan Perkhidmatan Awam PKPA bilangan 7/1991. Disebabkan perubahan persekitaran dan kehendak pelanggan dan stakeholder yang semakin meningkat, agensi kerajaan perlu membuat penambahbaikan dalam sistem penyampaian. Untuk tujuan ini, kerajaan telah menggantikan KMK dengan Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK pada tahun 2009, 1 November 2009. Jadi dengan adanya KIK, usaha-usaha inovasi dan kreativiti secara menyeluruh merentas semua peringkat anggota dan bahagian agar cara kerja baru yang lebih cekap dan berkesan menghasilkan output dan outcome yang lebih baik. Arahan kepada semua pengarah bahagian dan pengawal pusat Mara untuk menubuhkan kumpulan inovatif dan kreatif Mara telah dikeluarkan melalui Minit Mesyuarat Jatuhan Kuasa Pengurusan Mara bilangan 12/2015 bertarikh 22 Januari 2015. Okey. Jadi rentetan daripada surat edaran ini, setiap pusat diwajibkan untuk menubuhkan kumpulan KIK. Jadi, kita di MRSM Mersing menyahut seruan kerajaan dan juga arahan di peringkat atasan untuk menubuhkan kumpulan KIK. Okay, jadi objektifnya adalah untuk menggalakkan penghasilan idea-idea yang inovatif untuk menambah baik dan meningkatkan kualiti dan produktiviti kerja, khususnya dalam sistem penyampaian perkhidmatan Mara kepada pelanggan. Seterusnya, meningkatkan semangat kerja secara berpasukan serta mewujudkan hubungan yang harmoni di antara pihak pengurusan dan pekerja, dan seterusnya untuk menjana kecemerlangan organisasi Mara melalui pendekatan inovasi, kreativiti dan penciptaan nilai. Okey, jadi itu adalah serba sedikit tentang latar belakang dan juga objektif inovasi dan kreativiti. Okey, seterusnya dari segi strategi pelaksanaan, okey. Strategi pelaksanaan KIKS di pusat-pusat Mara akan melibatkan 3 fasa. Yang pertama adalah mewujudkan struktur KIK. Yang itu akan kita buat pada hari ini. Okay, mewujudkan struktur KIK, menyediakan latihan yang berkesan dan berterusan. Jadi kita sudah sediakan satu aliran kerja kepada semua dan juga memberi penghargaan dan pengiktirafan. Yang ini adalah penghargaan dan pengiktirafan akan diberi pada Hari Inovasi untuk Inovasi dan Kreativiti 2021. Seterusnya, Jatuhan Kuasa Inovasi dan Kreativiti MRSM dinaungi oleh Tuan Pengetua dan dipengerusikan oleh Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat Ustaz Asrul. Naib pengerusinya adalah Puan Siti Nurjuhaida. Okey, diikuti dengan penyelaras. Untuk tahun 2021 ini, penyelaras adalah Puan Arifah dan setiausaha adalah Cik Fitri Nurhanis. Diikuti dengan AJK kecil. Okey? Alright. Seterusnya, okey.
makluman pada hari ini adalah kita nak maklumkan tentang kumpulan inovasi MRSM Mersing. Okey, untuk tahun ini kita galakkan guru dan kaki tangan untuk membuat inovasi pembuatan ataupun inovasi perkhidmatan. Okey, inovasi pembuatan adalah inovasi yang menghasilkan produk. Okey, inovasi perkhidmatan adalah satu inovasi untuk menjadikan sesuatu perkhidmatan itu lebih mudah. Okey, so contoh inovasi pembuatan adalah alat penangkap ular. Ya, okey, dan juga inovasi perkhidmatan contohnya adalah baloh makanan, okey, flashcard dalam pembelajaran. Okey, so di akhir slide ni nanti saya akan sediakan beberapa cadangan tajuk untuk dipilih oleh guru dan kaki tangan bagi menjalankan projek inovasi pada tahun ini. Okey, jadi ini adalah apa yang kita perlu ambil perhatian, iaitu kita berada dalam grup yang mana. Okey. So kumpulan inovasi pada tahun ini kita bahagikan kepada inovasi unit dan juga inovasi individu. Alright. Bermula dengan inovasi pentadbiran. Okay, jadi di pihak pentadbiran perlu pilih seorang ketua lah untuk mengepalai ataupun mengetuai inovasi unit pentadbiran. Unit akademik. Okey. Bagi unit akademik, kumpulan inovasi adalah dalam kumpulan-kumpulan kecil mengikut jabatan. Okey, jabatan sains, jabatan sains sosial, jabatan matematik, jabatan bahasa, jabatan sains mengikut unit dalam jabatan masing-masing. Unit sejarah, unit agama, unit biologi, unit kimia, unit matematik tambahan, unit bahasa Inggeris, unit bahasa Melayu. Okey, jadi untuk kumpulan inovasi dalam unit-unit kecil ini diketuai oleh guru kanan subjek. Okey, untuk unit asrama pula, okey, yang dianggotai oleh para warden akan diketuai oleh ketua guru asrama. Okey, seterusnya unit COQ. Okey, unit COQ ini akan diketuai oleh penyelaras COQ. Okey, unit COQ inovasi dan kreativiti akan dijalankan dalam semua kelab dan persatuan. Okey, mana-mana kelab dan juga persatuan yang dapat menjalankan inovasi terbaik akan diberi pengiktirafan. Okey. Okey, dan seterusnya unit PSP akan diketuai oleh guru media, unit counselling, counselor, unit koperasi, pengerusi koperasi lah. Okey, unit CSR akan diketuai oleh penyelaras CSR, unit makmal, ketua unit makmal, unit bengkel, ketua unit bengkel. Okey. Seterusnya unit SKP, okey, penyelaras SKP, unit BADA akan diketuai oleh penyelaras unit BADA, unit SEM, penyelaras SEM, unit homeroom, penyelaras homeroom, unit pemandu, pemandu sendirilah, dan juga seterusnya unit teknikal akan diketuai oleh pembantu jurutera. Okay, jadi untuk tahun 2021 ni kita ada 17 unit yang akan membuat inovasi dan akan dibentangkan pada tarikh-tarikh dan juga bulan-bulan yang akan kita tentukan. Okey. Di samping unit, kita ada juga inovasi individu. Ini adalah satu galakan untuk guru dan kaki tangan menyertai unit-unit inovasi, menyertai pertandingan-pertandingan inovasi di peringkat negeri, peringkat luar daripada maktab. Okey, jadi semua pertandingan, semua inovasi yang disertai itu akan diambil kira dan juga akan diberi pengiktirafan sewaktu Majlis Inovasi hujung tahun 2021 dijalankan, insya-Allah. Okey, seterusnya catat aliran proses pelaksanaan projek. Okey, akan dimulai dengan taklimat projek. Okey, hari ini makluman daripada saya, naib pengerusi. Seterusnya taklimat projek akan diselaraskan oleh penyelaras inovasi. Puan Arifah akan berjumpa dengan setiap ketua bagi setiap unit. Okey, jadi seterusnya akan diadakan pemilihan tajuk projek dan penyediaan kertas cadangan. Okey, seterusnya pembentangan kertas. Okey, ketua ataupun ahli kumpulan.
Okey. So, jadi selepas pembentangan kertas dijalankan, penilai akan menilai sama ada projek inovasi tersebut diterima ataupun tidak. Sekiranya tidak, dibuat pembetulan. Sekiranya ya, diteruskan. Okey, seterusnya aktiviti projek dijalankan. Akan mengambil masa beberapa bulan. Seterusnya penyerahan hasil projek dan draft laporan. Okey, so di penghujung tahun, satu kali lagi di peringkat akhir adalah untuk membentangkan projek dan panel akan menyemak laporan dan menilai hasil mengikut kriteria-kriteria yang akan ditentukan. Setiap kriteria itu akan diberitahu oleh penyelaras inovasi kepada ketua setiap unit. Okey. Seterusnya, ini adalah makluman penting untuk semua. Okey, kita telah menjalankan ataupun setelah makluman tentang KICS ini diberi, automatik KICS dikira berjalan bermula seawal bulan Mac. Okey, minggu pertama, minggu inilah penubuhan KICS dan seterusnya pada minggu ketiga akan diadakan mesyuarat bersama ketua kumpulan bersama penyelaras inovasi untuk diberitahu tentang gerak kerja secara detail. Okey, minggu keempat Mac kita akan bercuti. Seterusnya minggu pertama April kita akan sibuk dengan kemasukan pelajar secara bersemuka. Minggu kedua mesyuarat ketua kumpulan bersama dengan ahli. Minggu keempat penghantaran proposal dan juga abstrak. Cara bagaimana proposal dan juga abstrak perlu dilakukan akan dibentangkan oleh penyelaras inovasi bersama dengan ketua kumpulan. Okey, pada bulan Mei dan juga Jun, gerak kerja dan juga pemantauan penyelaras dan AJK inovasi terhadap gerak kerja setiap kumpulan. Okey, dan seterusnya Julai. Okey, minggu yang pertama akan diadakan sekali lagi perjumpaan penyelaras inovasi bersama ketua kumpulan untuk update gerak kerja. Okey. Seterusnya, untuk Ogos adalah penambahbaikan projek dan pada bulan September akan diadakan pembentangan projek. Ya? Okey, dan Oktober kita akan dapat keputusan akhir lah. Ya? Dan November adalah hari untuk pengiktirafan. Okey, jadi kita harap semuanya jelaslah tentang gerak kerja yang perlu kita lakukan untuk KICS 2021. Okey. Jadi di sini kita sertakan, untuk tahun ini kita sertakan cadangan-cadangan dan juga cadangan tajuk inovasi kepada semua. Okey. So ada banyak cadangan tajuk inovasi yang akan diberikan. Okey, jadi semua kumpulan boleh mengambil tajuk daripada cadangan yang diberikan ataupun mengeluarkan tajuk daripada cadangan ahli kumpulan. Okey, contoh tajuk ataupun contoh cadangan dan tajuk inovasi adalah yang pertama, contoh dia adalah modul terapi kreatif kaunseling remaja, inovasi perkhidmatan. Ya? Okey, pembelajaran. Okey, contoh dia adalah subjek biologi, semudah alif bata. Okey, tajuk dia. Jadi kita buat pembelajaran secara e-learning. Okey, modul permainan STEM untuk pelajar menengah rendah. Okey, understanding. Okey, contoh understanding English subject made easy. Okey, ataupun penggunaan lagu dalam pembelajaran bagi pemantapan pemahaman sebenar. Okey, accounting, pro sejarah, pro agama, pro matematik tambahan. Okey, okey, pelancongan, makanan. Okey, ataupun kita nak inovasikan untuk penggunaan QR code dalam urusan aduan masalah. Okey, dah ada kot kat kita punya maktab. Okey. Jadi ataupun penggunaan kaedah terbeza dalam merancang pembelajaran. Kita buat sesuatu yang lebih memudahkan. Okey. Okey. Jadi contoh lain adalah kita mencadangkan kita nak buat satu inovasi bagi pegawai khidmat pelanggan yang bertugas di kaunter. Disediakan pakaian khas yang melambangkan integriti serta ceria di mata pelawat. Okay, boleh, itu juga satu inovasi. Okey. So, seterusnya memanfaatkan muka pintu tandas dengan iklan atau peringatan seperti amalan MQS, kebersihan dan juga
Motivasi, ya. Okey. Permohonan pencetakan secara online. Okey, kita semula barang terpakai. Contoh, sistem tempahan eksperimen Maya. Ini adalah contoh-contoh cadangan tajuk untuk inovasi kita pada tahun 2021. Okey, guru dan kaki tangan boleh pilih mana-mana satu ataupun boleh buat tajuk mengikut cadangan daripada ahli kumpulan. Okey. Jadi kita faham kawan-kawan sekerja sekalian mempunyai idea yang sangat banyak sebenarnya. Okey. So, untuk makluman semua, kriteria inovasi dan kreativiti terbaik adalah kos penghasilan adalah paling rendah. Okey, kos penghasilan rendah memudahkan kerja yang sebelumnya adalah rumit untuk dijalankan dan boleh diguna pakai oleh pelbagai pihak. Ini adalah di antara kriteria inovasi dan kreativiti terbaik. Okey. Alright. So, secara rasminya, kumpulan inovasi dan kreativiti Maktab Rendah Sains Semara Mersing bermula. Okey, selamat menjana idea-idea kreatif. Okey, diharap apabila telah jelas tentang penubuhan KICS, dah ada idea-idea yang timbul di kepala kita untuk memudahkan ataupun untuk menjana sesuatu yang baru, lain daripada yang lain. Okey, dengan itu sekian, terima kasih dan perjumpaan yang seterusnya akan berlangsung bersama dengan penyelaras inovasi dan juga ketua kumpulan setiap unit. Sekian, terima kasih.